Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imamul Allama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai orang yang lemah keyakinannya, engkau tidak punya dunia dan tidak juga punya akhirat. Semua itu kerana kurang hajarmu terhadap Tuhanmu dan tohmahmu terhadap para walinya dan para abdalnya yang ditegakkan Allah di tempat mereka. Dia telah memikulkan ke atas bahu mereka apa yang dipikulkan ke atas bahu para nabi dan para siddiqin. Dia telah menyerahkan kepada mereka semua amalan-amalan mereka dan ilmu-ilmu mereka. Difanakan mereka dari jiwa mereka dan hawa nafsu mereka. Diwujudkan mereka dengan kehendak Allah dan didirikan mereka di hadapannya. Dibersihkan hati mereka dari selain zatnya. Dijadikan dunia, akhirat dan sekalian manusia tunduk di tangan mereka. Ditunjukkan kepada mereka kudratnya. Diajarkan mereka hukum hakamnya dan ilmunya. Kekuatan dengan Tuhan buat mereka. Betullah ucapan la haula wala quwwata illa billah, yakni tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah, Tuhan yang maha tinggi dan maha besar. Mereka benar dalam ucapan kalimah itu, lalu mereka fanakan, yakni binasakan ehwal mereka, daya upaya mereka dan daya upaya manusia, dan mereka berpegang teguh dengan daya upaya Allah Ta'ala. Sayyidina Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata dalam doanya, Ya Allah, ya Tuhanku, jika engkau tidak menidakkanku terhadap apa yang aku mahukan, maka sabarkanlah aku atas apa yang engkau mahukan. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, nasihat dan wasiat Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah kepada kita. Yang pertama, kita secara umumnya ialah orang-orang yang masih perlukan bimbingan. Kita masih jahil, masih lemah imannya. Dan kadang-kadang kesilapan serius kita ialah kita bersikap kurang ajar kepada Allah. Yang dimaksudkan kurang ajar kepada Allah, artinya kita jahil tentang Allah. Kita jahil akan azabnya, kita jahil akan kemurkaannya, kita jahil tentang akibatnya. Kadang-kadang kita tahu tentang bahaya ular, kita tahu bahaya buaya, bahaya harimau, kita tahu bahaya binatang-binatang yang terkena dengan bisanya, terkena dengan ganasnya. Dari jauh kita dah takut. Barangkali kita takut masuk hutan sebab ada harimau. Barangkali kita takut terjun sungai sebab ada buaya. Barangkali kita takut mandi laut sebab ada jerung. Barangkali kita takut berada di situ, di sini sebab ada benda-benda yang boleh mengakibatkan. Kita lupa semua itu makhluk Allah, akibat paling besar daripada Allah. Kita semua lupa bahawa bumi ini ialah bumi Allah. Siapa pun yang menceroboh, siapa pun yang melanggar perintah Allah, maka ada kemurkaan Allah. Ada akibat dan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Semua sikap kita yang kurang ajar dengan Allah disebabkan kita jahil, kita tak tahu, dan disebabkan iman kita yang lemah. Bahkan kadang-kadang sebahagian daripada kita mungkin memusuhi orang-orang yang dekat dengan Allah, kalangan para ulama'nya, para walinya, para abdalnya. Bila kita sebut perkataan abdal, yakni jenis atau kita katakan kategori para wali. Kita dah sebut wali, dia ada kategori dia, dia ada rank dia, ada yang bersifat abdal,
ada yang bersifat autad, ada yang bersifat aqtab, ada yang bersifat ghaus. Dan ini dalam ranking ataupun kita katakan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama kita memahami ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang Islam, ada orang mukmin, ada orang muttaqin, bertakwa. Kedudukan ini bukanlah kedudukan yang manusia bagi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menempatkan mereka pada kedudukan ini. Kalau kita menghormati pangkat yang diberi oleh kerajaan, kerajaan yang beri pangkat ni pengarah, general, ketua polis negara, ketua hakim negara, kita akan hormat. Kenapa dia ketua hakim negara? Siapa dia? Siapa bagi ketua hakim? Kerajaan. Ini pengarah, siapa lantik dia? Kerajaan. Ini menteri, siapa lantik dia? Kerajaan. Ini menteri besar, siapa lantik dia? Kerajaan. Artinya kita akan hormat. Ini ranking yang namanya kerajaan manusia yang lantik. Bagaimana yang kerajaan Allah yang lantik? Allah yang mengangkat mereka. Sama ada ranking yang paling tertinggi, iaitu para rasul, diikuti para nabi, diikuti para siddiqin, diikuti para syuhada, dan diikuti para salihin. Dan siddiqun dalamnya ialah para ulama. Kenapa siddiqun? Kerana iman mereka yang kuat. Mereka sentiasa membenarkan Allah dalam semua perkara. Ketika orang berjanji dan Allah berjanji, mereka membenarkan janji Allah. Ketika orang lain mengancam dan Allah mengancam, mereka membenarkan ancaman Allah. Ketika mana orang lain berkehendak dan Allah berkehendak, mereka membenarkan kehendak Allah. Ketika mana orang lain suruh dan Allah suruh, mereka membenarkan suruhan Allah. Ketika mana orang lain larang dan Allah melarang, mereka membenarkan larangan Allah. Maka sebab itu dinamakan siddiqun. Mereka meletakkan Allah atas segala-galanya. Ketika mana manusia yang menilainya dengan ilmunya dan Allah Ta'ala memberitahu dengan ilmunya, mereka membenarkan ilmu Allah. Mereka tak akan membenarkan ilmu manusia, ilmu Allah. Ya, bila Allah hukumkan arak itu haram, judi itu haram, babi itu haram, rasuah itu haram, dan ketika manusia lain kata boleh, rasuah kita namakan commission, dan arak kita namakan ni air kehormatan, judi kita namakan ekonomi, dan lain-lain penjenamaan dan penamaan, silakan. Tetapi kita mengetahui ilmu Allah yang kata haram, maka saya tak akan mendekatinya. Walau orang kata dengan berjudi boleh kaya, ilmu Allah kata bahawa berjudi ialah amalan syaitan yang boleh menyebabkan kita apa? Menyebabkan kita binasa dan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kalau manusia kata ni minum arak sedap ni, kita jadi nampak lebih berkarisma, kita lebih nampak berkaliber, kita lebih nampak berkuasa, kita nampak lebih happening, maka ilmu Allah kata itu minuman syaitan. Itu air kotor yang merosakkan akal. Itu air najis yang menghina kamu sebagai manusia yang punya akal dan pilihan. Maka kita membenarkan ilmu Allah. Maka ini para siddiqun. Mereka tak takut walaupun yang membenarkan arak itu kerajaan dunia yang hebat. Yang membenarkan pelacuran itu kerajaan dunia yang hebat. Kerana mereka mengetahui kerajaan dunia ini akan hancur, yang kekal ialah kerajaan Allah. Maka bila Syekh Abdul Qadir menyebut, wahai orang lemah iman, aku nak nasihat pada kamu. Wahai yang jahil tentang Tuhan, aku ingin nasihat pada kamu. Kamu dapati keadaan diri kamu, kamu tak dapat pun dunia, apa tak ada akhirat. Kamu tak rasa pun bahagia di dunia, walau kamu dapat segala-galanya. Kamu dapat jawatan, kamu dapat harta, kamu dapat pengaruh. Tapi apa yang kamu dapat? Sebenarnya, apakah benar kamu memiliki dunia? Melainkan kebimbangan, ketakutan. Bimbang hilang, bimbang akan hancur apa yang ada di tanganmu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak menjadikan keamanan manusia dengan pemilikan dunia. Manusia tidak akan aman dengan memiliki dunia. Allah jadikan manusia aman dengan memiliki akhirat. Sebab dunia tidak boleh beri apa yang kita nak. Apa yang kita nak dalam hidup. Kita tak nak tua, dunia tak boleh bagi. Kita belilah obat anti penuaan. Kita belilah obat untuk kita jadi muda balik. Ustaz, ni kalau kita makan obat, jadi umur 20 balik. Obat ni. Jadi umur 30 balik. Ini Ustaz, kalau kita makan obat, jadi muda balik.
Isteri saya umur 60, saat dia minum, makan, nampak macam umur 25. Kita kata, dan manusia cuba pengaruhi kita dengan cara-cara macam tu. Jawapannya tak boleh. Dunia, bila dia ke depan, dia tak boleh ke belakang. Kita dah umur 20, nak jadi 10 tahun, boleh tak? Tuan-tuan umur 50, nak turun jadi 40, tukar IC. Yang 40 lah. Kita pun baik dengan ketua pengarah pendaftaran negara. Kau tukar boleh tak? Ni aku lahir tahun 65, tukar tahun 95. Yang muda, terus tak layak undi misalnya. Daripada asal layak undi, tak layak undi. Muda sangat. Baik, kita pun tukar lah isi. Apakah kita jadi muda? Kita takkan jadi muda. Ni ada orang lelaki nak jadi perempuan. Dia buat pembedahan. Dia tukar semua. Sebiji macam perempuan. Dan kita tengok dia pun lawa pada bini kita pula. Lebih perempuan pada perempuan ni. Pergi tukar jantina, tak lepas kat Malaysia, pergilah kat mana-mana, Australia ke Jerman ke, tukar. Dan diiktiraf sebagai perempuan. Apakah betul dia perempuan? Suatu fitrah yang Allah jadikan, dia tak boleh beranak. Silakan beranak. Kamu boleh ubah bentuk badan kamu, suara kamu. Kamu boleh jadi lady boy, lawa. Perempuan pun kalah, misalnya. Tapi kamu tak boleh beranak. Dan isteri-isteri kami beranak. Kamu tak punya rahim. Isteri kami punya rahim dan melahirkan anak, zuriat. Tetapi ketika mana mereka cuba untuk menghendaki dunia dengan segala duit dan upaya, pengaruh dan sebagainya, Allah tak akan bagi. Sebab Allah letakkan sunnatullah, dunia ini tak akan ada orang dapat apa yang dia nak. Sebab itu tuan-tuan lihat, kehendak kita tak pernah habis untuk beritahu dunia tak boleh bagi apa yang kita nak. Tuan-tuan dah kahwin, lepas kahwin nak apa? Nak kahwin lagi? Tak boleh dah. Dah tak dapat. Dapat anak, lepas tu nak anak lagi? Tak dapat. Saya ustaz, anak saya 5 perempuan, boleh nak lagi 5 lagi? Dah tak boleh. Setiap kali dalam diri kita ada kehendak tak habis. Cuba kita tengok diri kita, ada tak? Tuan-tuan beli sebuah rumah. Saya ustaz beli rumah ni kira okey, beres urusan saya. Beli tak puas hati, besar sikit lah. Yang setingkat jadi 2 tingkat, 2 tingkat jadi 3 tingkat. Tu tak puas hati, dia turun balik setingkat. Sebab apa? Sakit lutut pula lah. Lepas tu dia nak kembangkan pula, lepas tu nak kecilkan pula. Demikian kehendak dia. Last kali dia tak pernah dapat apa dia nak. Kita kan, kalau pepatah Melayu kita kata, beri betis nak peha. Itu memang perangai kita manusia. Kenapa Allah jadikan perangai ini ada pada kita? Kerana Allah nak beritahu dunia tak boleh bagi pada kita. Tak boleh bagi. Tapi akhirat, belum kita cakap, dia dah datang. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Dunya, ketika mana ahli syurga melihat burung yang indah, dia tengok lawannya burung, terus siap jadi hidangan. Tak perlu pergi semelih dulu, kejar dulu sampai tercabut lutut, kejar. Macam zaman-zaman kita dulu, nak makan ayam kejar. Masuk bawah rumah, terantuk kepala, nak boleh makan ayam tu. Bincuk, berdahi nak boleh makan ayam. Nak boleh makan madu, bengkak habis mulut, baru boleh makan madu. Ya Allah jadikan di syurga apa yang kita nak, silakan. Boleh belaka. Tanpa batasan, bukan lebih pada itu. Belum kita minta air dituangkan, maka dituangkan. Belum kita minta tambah, maka ditambah. Belum minta. Kat dunia ni, kita minta tambah pun orang buat tak dengar. Dah, ngamak pula kita. Kerana dunia kita tak akan dapat apa yang kita nak. Sebab itu kita lihat, orang-orang yang cuba berusaha dapat dunia, pertama kita katakan dia tak akan dapat apa dia nak. Kerana ini sunnatullah. Yang jadi raja, kemudian dia nak jadi raja yang lebih berkuasa. Akhirnya ditawar menjadi hamba abdi. Zaman dulu tuan-tuan, bila raja ni kan dia nak luas lagi empire dia, maka dia nak tawar negeri lain. Tawar. Daripada cita besar nak jadi raja, akhirnya bertukar jadi banduan. Kita baca sejarah Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte dianggap simbol kekuatan Perancis. Tuan-tuan, dia pun berperang, meluaskan empire sehingga disekat oleh Inggeris. Dia perang dengan Inggeris. Last kali jadi banduan terpencil di kepulauan. Daripada seorang jeneral besar, raja yang pernah cuba menjajah Mesir, berada di puncak kuasa, akhirnya jadi banduan. Ramai mana orang macam tu? Supaya kita tahu dunia kita tak akan dapat. Kalau boleh nak jadi Perdana Menteri kekal sampai seumur hidup, akhirnya sumbat dalam penjara. Ramai mana? Baca sejarah Peru,
Fujimoro. Daripada Perdana Menteri masuk penjara. Dia bukan orang Peru, orang Jepun, berwarga negara Peru. Tanding pilihan raya, berjaya mempengaruhi rakyat, jadi Perdana Menteri, lepas tu duduk penjara. Terus tak habis-habis kes dia. Ini Perdana Menteri Korea Selatan, perempuan, baru dinobatkan antara perempuan hebat di dunia. Kejap terbabit rasa penjara. Itu dunia. Kita bukan nak kata ke dia, kita nak sebut itu dunia. Ketika mana kita bercita-cita besar, tiba Allah bagi kita kecil. Bercita-cita, saya baru start bisnes, saya nak buat rangkaian 400 kedai dalam masa setahun. Ni cita-cita besar, dah buat seminar sekian, kedai buka dia pun tutup. Itu dunia. Tak ada orang pun boleh bercakap besar dunia, melainkan dia jatuh. Kalau kita mula bercakap besar dengan dunia, dunia, aku pegang semua jadi duit, tak lama muflis. Ada seorang yang dibanggakan sebagai pelabur terhebat di dunia. Dia beli saham semua syarikat besar. Dalam masa 3 hari dia rugi $70 bilion USD. Gebah dia tu. Dalam 3 hari $70 bilion USD dia rugi. Itulah dunia. Lalu Syekh Abdul Qadir sebut, "Hei orang nak dunia, dan kamu pun tak dapat dunia. Dan wahai orang yang tak punya akhirat." Sebab apa jadi begitu keadaan kamu? Sebab apa? Pertama, kamu tidak menjaga perintah Allah SWT. Bahasa mudah kurang ajar. Kita kan kalau nak bagi bahasa mudah, kurang ajar budak ni. Mana dia faham sendiri lah, kurang ajar. Seorang ayah nak marahkan anak, salah dia banyak. Kita sebut satu perkataan, kurang ajar budak ni. Kita pun nak marah orang. Bila dia banyak sangat salah, kita sebut satu dia kalimah, kurang ajar. Dia ni memang kurang ajar. Tuan-tuan, kita lupa kurang ajar paling teruk, kurang ajar dengan Tuhan. Sebab apa kurang ajar dengan Tuhan? Sebab Allah beri semua nikmat. Daripada Allah hidupkan kita. Allah beri nyawa pada kita. Allah beri seluruh panca indera percuma tanpa kita bayar. Telinga, mata, lidah yang boleh merasa 8,000 jenis rasa. Bukan lebih pada itu mungkin. Ni hidung boleh berbau 8,000 jenis bau, bahkan lebih pada itu. Ada saintis kaji ni, hidung kita boleh bau berapa, boleh bezakan berapa, 8,000 jenis bau. Ni keras, kuat, ni bau macam ni. Bayangkan kita punya hidung boleh bau macam-macam. Bukan setengah orang tengok ni musangking ni, ni doyang kampung ni kucing duduk ni doyang itu. Dia bau je. Dengan bau kita tahu ni minyak wangi ni, minyak wangi ni, minyak wangi ni. Ni saya pergi tempat antara penjual minyak wangi terkenal di Mesir. Ni kalau orang melancong Mesir, dia akan bawa kedai minyak wangi. Ni pakar minyak wangi. Ni ada ratus jenis, even mungkin 1,000. Dia kepakaran dia ialah dia boleh campur-campur sehingga dapat satu bau yang hebat. Dia jual lah kecil $25, $100. Sampailah cecah $1,000. Ada sahabat-sahabat kita yang jenis minyak, dia beli $25, $100. Dia punya hidung dia luar biasa, dia boleh bau. Ya, kita pun sama lah. Tapi dia boleh bau untuk mencipta minyak wangi. Kita bau untuk nilai dia lepas tu. Dia letak, campur ni, ambil, cium. Oh, sedap, ambil $25. Campur ni, dia pun cium. Bagi kita cium, $100. Allah jadikan nikmat. Kita boleh cium ni satu nikmat. Sebab tu tuan-tuan, bila hilang je dia bau, kita dah rasa Allah. Tak guna duit berkepuk dalam poket tapi tak boleh bau. Makan ni tak bau, makan tu tak bau. Semua tak bau. Bau sampai peringkat suami boleh mengenal isteri melalui bau. Bukan ayah boleh kenal anak melalui bau. Dia ceritakan bagaimana kisah Ibrahim bin Adham. Dia bila tinggalkan anak dia dalam perut mak dia. Kata Ibrahim bin Adham, sama ada aku ceraikan kamu atau kamu sabar untuk jadi isteri aku, sebab aku nak merantau jauh, kata Ibrahim bin Adham. Kata isterinya, bahkan aku bersabar. Aku tunggulah abang nak balik bila. Akhirnya mereka berpisah dalam tempoh 18 tahun. Mereka tak bercerai. Ibrahim bin Adham, dia daripada seorang raja di satu negeri namanya Balakh di Afghanistan. Bila Allah beri dia hidayah, datang keinsafan, maka dia letak jawatan raja, dia beri pada adik dia. Kau running negara ni, aku nak berhijrah, aku nak cari Allah dalam hidup ini.
Dan dia berkata pada isterinya, saya akan berhijrah cari ulama, cari orang soleh, tapi saya tak tahu balik bila. Kalau awak nak bersabar, awak sabar. Kalau tak nak sabar, saya ceraikan sekarang. Saya cerai. Isteri dia tahu suami baik, saya memilih sabar. Akhirnya dah berlalu 18 tahun, anaknya dah besar. Si ibu berkata, pergi cari ayah kamu. Macam mana nak kenal ayah? Kamu pergi, kamu akan mengenalinya. Pergi je. Ni nama ayah kamu Ibrahim bin Adham. Dan budak ni pun pergi merantau cari ayah dia. Pergi ke kota-kota besar. Dulu kota besar tak banyak. Mungkin kota besar di Baghdad, Kufah, Basrah, boleh bilang jari lah. Berbanding hari ni, semua jadi macam kota besar belaka. Semua jadi macam bandar belaka. Tamang pun jadi bandar. Dulu kota dia ada kota tertentu, yang lain nampak kampung. Aku cari. Lalu jumpalah Ibrahim bin Adham. Setengah duduk dalam majlis para ulama. Nak bangkit, bangun. Siapa kalang kamu Ibrahim bin Adham? Lalu kata dia, saya Ibrahim Adham. Lalu dia pun peluk. Saya anakmu. Dia dapat cium bau anak dia. Dapat mencium. Ni bau kenal dengan, dikait dengan isterinya, dengan anak. Dia dapat bau. Kita dalam istilah ilmu genetik, kita panggil kirafah dalam bahasa Arab. Kadang kita tengok dia punya wajah dia, ada iras. Baunya merupakan bau yang dekat dengan kita. Kita bila bau anak kita, kita tenang. Sebab tu kita suka cium anak. Tuan kan dapat anak, suka cium. Lepas cium. Kita juga mungkin cium ayah kita. Cium tadi kerana kita ngecam bau dia, sebagai pengecaman bau. Lalu kita pun gembira. Kita lihat keajaiban Allah beri. Bau, mata, telinga. Tiba-tiba kita tidak menggunakannya untuk bersyukur pada Allah. Mana kita kurang ajar. Kemudian lebih teruk dan seterusnya, yang teruknya kita bila mana kita lawan dengan orang-orang yang Allah pilih. Siapa mereka yang Allah pilih? Pertama, para Nabi. Dan diikuti oleh para ulama yang menjadi waris Nabi. Allah Ta'ala telah berikan segala keistimewaan ini kepada para ulama. Lalu mereka mengajar sebagaimana Nabi mengajar. Mereka membimbing sebagaimana Nabi membimbing. Mereka bersabar sebagaimana Nabi bersabar. Tiba-tiba kamu memusuhi mereka. Tiba-tiba kamu memfitnah mereka. Tiba-tiba kamu tidak mempedulikan mereka. Dan sebenarnya ini, bila kita ada perangai macam ni, iaitu kita ada perangai menghina para ulama, tidak menghormati para alim ulama, sedangkan mereka ialah orang yang Allah berikan, Allah jadikan mereka sebagai pengganti pada Nabi dan para Rasul. Ya, kalau tidak kerana ulama, kita tak kenal Allah dan tak kenal Rasul. Kita tak kenal sejarah Nabi, kita tak kenal sejarah orang soleh. Kita mungkin tak tahu cara solat yang betul, hukum hakamnya, halal haramnya. Tetapi hebatnya Allah jadikan pengaruh ulama, walaupun dalam keadaan Islam tak ada kuasa hari ini sebagai contoh. Orang tetap mematuhi perintah-perintah Allah melalui lisan dan lidah para ulama. Kita biasa, semua pengaruh agama dia berkaitan kuasa. Semua. Katakan Hindu, dia nak praktikkan Hindu dia perlu ada satu kuasa. Lalu mereka meletakkan peraturan ini. Kristian juga begitu. Tetapi Islam, sama ada kita ada kuasa atau tidak ada kuasa, perintah Allah tetap praktikal. Zakat sebagai contoh. Zakat ni tuan-tuan, di negara orang Islam tak ada kuasa, di Perancis, di Jerman, di banyak negara, maka orang Islam tetap mengeluarkan zakat. Tetap keluarkan zakat. Dia berbeza dengan cukai negara, LHDN. Kalau tak minta, kita tak bayar. Kita pun rasa betul, aku tak bayar. Alhamdulillah dia tak tahu. Kita boleh sorok sana, sorok sini. Tapi zakat, orang tak akan fikir begitu. Aku nak sorok zakat, tak mungkin. Mereka tahu ini kewajiban. Zakat tetap dikeluarkan kenapa? Kerana ada ulama yang sentiasa nasihat kita, mengingatkan kita wajib keluar zakat. Tetap tutup aurat. Kerajaan tak pernah pun kata wajib tutup aurat. Pernah kerajaan kata? Tidak pernah. Kerajaan tak pernah pun buat satu undang-undang, siapa tak tutup aurat dia kena tangkap. Tapi melalui para lidah ulama, kita semua tutup aurat. Dan kita takut mendedahkan aurat, dosa. Lihat jasa para alim ulama. Tuan ni arak, bukan kerajaan bagi lesen arak. Dia orang bagi lesen judi. Tetapi dengan pengaruh para ulama mendidik, mengajar, akhirnya orang Islam tak minum arak.
Orang Islam tidak berjudi melainkan dia rasa bersalah. Kalau dia berjudi juga, dia rasa bersalah, dosa. Dia nak taubat. Ya, bagaimana ilmu ulama melawan kuasa pemerintah. Sebab para ulama mewarisi tugas para Nabi. Katakan negara yang membenarkan seks bebas, macam Amerika, macam Eropah. Sampai setiap kali ada anak, mereka terpaksa buat uji kaji DNA. Cek bukan anak ni, anak orang lain. Mereka dah biasa bercinta 2 orang, 3 orang. Ni dia buat rancangan khas ni, seorang perempuan, 2 lelaki yang dianggap mungkin salah seorang ayahnya. Yang anak ni buat uji kaji DNA. Cek dia punya nasab. Ni 2 orang lelaki menyangka mereka akan menjadi salah seorang bapa. Cek rupanya 2 bapa ni bukan. Lain ada satu lagi. Tetapi ini perkahwinan zaman jahiliah yang pernah berlaku zaman jahiliah dulu. Dipanggil istibda'. Pernikahan ini di mana seorang perempuan dia akan berzina dengan semua orang. 10 orang, 15. Nanti bila ada anak, dia akan tengok anak tu muka macam siapa, maka nasab dengan anak tu. Itu yang kat Amerika buat. Negara-negara barat buat. Bukanlah benda baru, tapi mengulangi jahiliah yang pernah Rasulullah tanam dalam kamus. Kejahatan mereka tak bawa dengan benda yang baru, melainkan mereka mengulangi kejahatan silam yang sudah pun dihancurkan oleh Allah, yang sudah pun diberi amaran oleh para Nabi. Homoseks, lesbian bukan jenayah baru. Ia jenayah lama yang dibongkar kembali. Yang tukar jantina bukan benda baru. Kerana ada teknologi hari ni orang boleh tukar jantina. Tak, lama dulu dah orang tukar jantina. Orang berperangai perempuan, berperangai lelaki. Sebab tu hadis-hadisnya dah ada. Tak bayangkan sampai mereka meragui nasab keturunan anak-anak mereka. Sebab apa? Zina. Orang Islam. Walau duduk di negara bebas zina, mereka tahu tentang kewajiban berkahwin. Daripada mulut siapa? Mulut para ahli ulama. Ulama yang mendidik. Akhirnya kita lihat, ulama melawan pemerintah. Bukan lawan dengan bertumbuk ilmu. Pemerintah gunakan penguatkuasaan, ulama menggunakan ilmu pada Nabi yang Allah turunkan. Maka tetap Allah pelihara agama ni. Orang Islam tak berzina, tak mencuri, tak merompak, tak melakukan riba. Tetap bayangkan dahulu dengan sistem riba, sistem insurans haram. Kerajaan waktu tak ada fikir pun nak tukar, tak ada. Para ulama terus tekan. Ini hukum Allah, tak takut bala Allah. Akhirnya pembankan Islam pun wujud. Akhirnya takafur wujud, lawan pada insurans. KWSP, mana ada pelaburan syariah? Tak ada. Ulama terus sebut haram. Hari ni KWSP pun ada ni pelaburan syariah, keuntungan syariah. Siapa yang lawan? Para ulama. Tapi ada kalangan orang yang tidak takut akan hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Lalu mereka memusuhi ulama. Mereka tuduh, mereka fitnah, mereka merendahkan, mereka menghina. Tuan-tuan sekalian, kita bila cerita orang hina ulama, tak menghormati para ulama, orang-orang soleh. Kita nak beritahu bukan sekadar kita orang awam ni, orang biasa lemah iman ni, duk persendakan ulama, permainkan ulama, kita akan dihukum oleh Allah dunia dan akhirat. Hatta kalangan ibn orang tu, kalau dia dah pandai sekali, dia pun ulama juga, tapi dia menghina ulama, dia pun tak selamat. Jangan kata kita orang biasa ni, orang biasa. Kita hina ulama suka-suka kita. Kita fitnah dia suka-suka kita. Kita cari kesalahan, kita cuba fitnah dengan pelbagai cara. Tak, ulama sama mereka pun kalau mereka merendahkan sama mereka, mereka juga terkena bahana kerana sebahagian mereka lebih ikhlas pada Allah. Diceritakan, dan kita baca dalam sejarah, ada seorang ulama namanya Qadhi Al-Faqih Muhammad bin Abdullah Az-Zabidi. Muhammad bin Abdullah Az-Zabidi yang lahir pada tahun 710. Beliau ni orang alim. Ulama Yaman. Anak murid dia pun beramai. Dia karang kitab pun banyak. Dia syarah kitab Tanbih, kitab fiqh mazhab Syafi'i 24 jilid. Maknanya alim lah. Tapi dia kalau mengajar mesti hina ulama. Dia ulama juga, dihina Imam Nawawi. Imam Nawawi ulama hebat yang meninggal tahun 676 Hijriah. Seorang wali Allah yang hebat. Pengarang kitab yang banyak, yang saya pernah beritahu tuan-tuan.
Saya banyak ta'athur, terkesan dengan ilmu beliau. Membaca semua kitab-kitab beliau. Hampir keseluruhannya. Saya membaca, saya menghadam. Bukan saya mengajar. Kitab-kitab beliau. Sama ada Riyadhus Salihin. Sama ada kitab Al-Adhkar. Sama ada kitab Al-Majmu' atau kitab yang saya sebut rujukannya Tahzib Asma' wal Lughat, atau kitab saya juga selalu cerita Bustan Arifin, atau kitab yang saya juga beritahu atau sentiasa mengambil input At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, atau Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, atau kitab fiqh Minhajut Talibin, dan lain-lain kitab beliau yang banyak. Saya baca, alhamdulillah saya dapat manfaat banyak. Tapi ada seorang ni, dia orang pandai juga, tapi dia pun sama, suka kutuk ulama. Bila dia suka kutuk ulama, dia dedahkan orang awam untuk kutuk ulama. Dia dedahkan. Setiap kali dia mengajar, dia akan kata, Imam Nawawi tu bukan pandai sangat. Kitab dia lah, kitab pun apa benda sangat kitab. Basic ilmu tengok kitab aku 24 jilid. Dia persendakan. Tak kira orang jenis persenda orang ada PhD ke, yang persenda orang pondok ke, persenda, suka persendakan orang. Patut dia mengajar, beri faham pada umat, kerja dia jatuhkan orang. Ada perangai orang macam gitu. Maka Al-Faqih ni, dia memang kerja dia macam tu, ngajar, rendahkan Imam Nawawi. Akhirnya tuan-tuan dia mati. Bila mati ramai orang sebab dia ulama. Bila mana dia mati, lidahnya terjelai keluar. Dalam kitab Fawaid Madaniyah diceritakan, waktu dia mati, datang seekor kucing, gigit dia punya lidahnya sampai tarik keluar, jadi panjang, sehingga menjadi hitam lidahnya. Orang pun berbual, yang sahabat hebat. Orang berbual, rupanya dia ni, kalau dia mengajar, kalau tak merendahkan Imam Nawawi, tak sah. Ada orang tuan-tuan, bila dia ni, dia ada benda dia nak kata orang, nak rendahkan mana-mana ulama lain. Bayangkan kalau orang ni dah ulama pun tak selamat kerana menghina ulama, apa tanda kita orang awam ni? Sebab itu para ulama menyatakan, untuk ingatkan kita semua bahaya benda ni. Kata Imam Ibn Mubarak, man istakhaffa bil ulama zahabat akhiratuhu, wa man istakhaffa bil umara zahabat dunyahu, wa man istakhaffa bil ikhwan zahabat muru'atuhu. Siapa yang merendah-rendahkan ulama akan hilang akhirat dia. Walau dia semayang, walau dia puasa, hilang akhirat. Sebab apa? Dia akan muflis akhirat kelak. Dia ambil pahala ulama ni. Lepas tu kita dah beritahu kita dengan ulama ni, tuan-tuan, ada orang yang lidah kita ni jangan semua bebas kita nak kritik. Jangan. Ada orang jangan kita kritik. Jaga lidah. Antaranya ialah para alim ulama yang sentiasa menyebut nama Allah, nama Rasulullah, yang menjadikan manusia kenal agama, yang menjadikan manusia insaf dan taubat. Tiba kita rendahkan dia. Kita jasa apa? Dia jasa dia membangunkan syiar agama Allah. Kita jasa apa? Lalu kita pun rendah-rendahkan dia. Kata Imam Ibn Mubarak, siapa yang menghina ulama, akhiratnya akan hilang. Dan siapa yang menghina pemerintah, dunianya hilang. Dia ada orang pula, dia suka hina pemimpin pula hina. Dia suka hina raja. Orang ni pun tak cerdik. Kamu hina raja, dunia kamu habis. Elok-elok duduk kat luar, masuk dalam. Maka lidah ni jangan belajar hina sesiapa pun. Ada orang memang dia tak puas hati dengan orang-orang ada kuasa, maka dia hina. Dia nak maki hamu, dia maki hamu. Datang surat saman, tak menjawab dia. Ni orang-orang ada kuasa, pasti dia akan guna kuasa dia. Jadi jangan dihina siapa pun. Sebab hidup kita tu bukan kerja nak menghina orang. Ni memang dia kalau buat komen hina orang je kerja dia. Tak kira siapa, dia nak hina semua. Sultan dia nak hina, orang ni nak hina, menteri ni nak hina. Apa tujuan kita hidup dengan menghina? Kita hidup untuk menasihati, okey. Tuan-tuan, nasihat cantik. Tuan-tuan tak puas hati dengan menteri ni, nasihatlah dia. Jangan hina dia. Kita kata dah lah, pendek. Kontok pula, gitu pula. Tentang ayat-ayat itu semua menjadikan kita akan rosak dunia kita. Tak payah, kita kena latih selalu. Dalam percakapan saya kalau dalam komen-komen saya nak latih, imam saya beri nasihat atau saya beri doa pada dia. Nasihat yang baik-baik. Tak payah nak hina. Dan kata Abdullah bin Mubarak lagi, siapa yang menghina saudaranya, ni suka hina kawan-kawan pula, maka hilanglah maruah dia.
Ada orang suka hina kawan. Jika kawan nak hina je, maka ingat maruah kita hilang. Kenapa? Kerana orang juga mencari kelemahan kita. Orang akan menyebut. Dia tak sebut depan kita sebab tak berani, dia sebut belakang. Akhirnya kita juga hilang maruah. Kerana itu tuan-tuan sekalian, setengah ulama kata, al-waqi'atu fi ahli al-ilmi min kaba'iriz dhunub. Orang yang suka mencari kesalahan ulama, menghina ulama, ini antara dosa-dosa besar. Baik, kita tengok kalau orang, sebab Syekh Abdul Qadir menyebut tentang golongan yang mewarisi para nabi, yang ada orang yang saya kata menghina dia, yang tidak menghormatinya. Tuan-tuan, kita, para ulama kata ada 7 akibat orang yang suka menghina orang-orang soleh dan para alim ulama khususnya. Orang-orang yang kenal Allah, orang-orang yang Allah beri ilmu kepadanya, orang-orang yang Allah jadikan manusia tunduk dengan hukum hakam yang diketahuinya, orang-orang yang sentiasa bergantung dengan Allah dalam kehidupannya. Maka kalau kita bermusuh dengan dia, ada 8 akibatnya. Yang pertama, kata ulama, istahaqqa ismul fusuq ba'da an kana kamilal iman. Dia menjadi fasik sesudah dia sempurna iman. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhab qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Kita baca surah Hujurat, apa kata Allah? Wahai orang beriman, jangan satu kaum menghina kaum yang lain, barangkali kaum yang lain lebih baik pada kamu. Janganlah wanita itu menghina wanita yang lain, barangkali wanita yang dihina lebih baik daripada kamu. Dan jangan kamu suka meletakkan gelaran dan meletakkan penghinaan, kerana ia adalah fasik sesudah kamu beriman. Bila Allah Ta'ala kata kita hina orang lain pun kita boleh jadi fasik, apatah lagi menghina ulama, lagi fasik. Lagi fasik. Kita letak dia gelaran macam-macam. Ini orang alim, kita pun letak. Dia ulama baik, kita panggil ni ulama penipu. Oh, suka-suka kita letak penipu. Apakah waktu dia kata sembahyang tu wajib, puasa tu wajib, dia penipu? Apakah waktu dia kata haram judi, haram rasuah, dia penipu? Berarti kita menipukan Allah. Maka bayangkan, ada orang kata ni ulama penipu, ni ulama dunia, ini tunggang dunia dan sebagainya. Hati-hati dengan setiap gelaran, kerana setiap gelaran kita bertanggungjawab di hadapan Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita bak menggelar jangan cepat sangat. Cepat hanya kerana kita tak puas hati dengan satu benda, atau dia tak bersama dengan kita, kita pun letak satu gelaran. Ingat, bila kita letak satu gelaran terhambur keluar dari mulut, ia akan terus terikat kat leher kita sampai hari kiamat. Kamu kata fulan bin fulan macam ni, sila beritahu sebab apa. Ya, kat sini orang tak tuntut jawapan. Kalau tuan-tuan sebut kata ustaz tu penipu, ustaz tu sekian-sekian, ni ulama kaki tu kaki ni, letaklah kaki benda. Baik, siap tuan-tuan sebut, ada di leher kita. Akhirat kita bangkit, apa yang kita kata tu sila ulang balik dan beritahu bukti dia. Ya, kita kat dunia kalau tuan-tuan kata apa-apa, tak ada orang tuntut, tak ada orang tanya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita nak hidup bahagia kat dunia dan nak bahagia kita akhirat kelak supaya tak rosak. Mulut ni jangan menghina para ulama, orang soleh. Bila kita sebut ulama, bukan sekadar ulama yang kita belajar dengan dia, yang kita tak belajar pun. Ada orang kita ngetuk guru dia hormat tu, dia ngetuk guru lain dia hina. Jangan begitu. Saya katakan kita hormat semua ulama. Mazhab lain pun kita hormat, mereka ulama. Saya tak pegang mazhab Hanafi, saya juga tak pegang mazhab Hanbali, saya juga tak pegang mazhab Maliki. Saya juga tak pegang mazhab Zahiri atau mazhab Auza'i atau Nakhai atau Taimi. Saya tak pegang mazhab ini, saya pegang mazhab Syafi'i. Tapi saya menghormati mereka para ulama. Saya berharap mereka menjadi punca syafaat. Sebab itu saya juga sebut pendapat-pendapat mereka, walaupun bukan dengan tujuan untuk berpegang, untuk memberitahu keilmuan mereka. Ini Imam Abu Hanifah, seorang yang hebat. Sehingga kata Imam Syafi'i, semua orang berhutang dengan Imam Abu Hanifah dalam kepahaman fiqahnya. Kerana dia yang letak kaedahnya. Dia letak kaedah. Sehingga Imam Ahmad berkata, Asy-Syafi'i kasyamsi lid dunya
Imam Syafi'i itu matahari untuk dunia. Wa kal afiyati fil badan, macam afiat pada badan. Apakah kamu nak hina dia? Hambali, Imam Ahmad dia nasihat anak-anak murid dia, kamu jangan duk hina Imam Syafi'i. Dia itu siapa? Dia matahari bagi dunia ini. Kalau tak ada matahari macam mana? Dia macam afiat pada jasad. Kita boleh hebat tapi tak sihat, buat apa? Dan mereka para ulama tahu menghormati. Sebab itu para ulama sesama mereka menghormati. Ini ulama musifun, ulama-ulama yang benar-benar ulama. Sebab itu kalau kita nak kenal ulama sebenar ulama, dia akan memuliakan ulama. Dia memang ulama. Tapi kalau kerja dia pun siam malang sama naik juga, dia hina orang, maka dia telah mempraktikkan akhlak yang patut dia ada, keimanan yang patut dia ada. Yang kedua, kata ulama, bahawa dia akan menanggung dosa orang-orang yang menghinanya. Maksudnya, kalau kita hina ulama, hina orang soleh, hina orang baik, orang pun ambil penghinaan kita untuk sambung hina. Yang ni untuk sambung hina, sambung. Maka ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang tunjuk contoh tauladan tak baik, dia akan berdosa. Dan dia berdosa lagi kalau ada orang ikut contoh tauladan tak baik dia itu sampai hari kiamat. Tuan-tuan sekalian, orang kalau baik, bila mana dia mati, kejahatannya pun mati. Itu tanda dia baik. Ada orang masih hidup kat dunia, dia adalah buat benda-benda yang tak elok. Tapi bila dia mati, orang tak sebut lagi benda kejahatan dia. Itu tanda dia bahagia. As-sa'id man mata wa mata sayi'atuhu. Orang yang bahagia, bila mana dia mati, kejahatannya pun mati. Maksudnya dia dalam hidupnya tak adalah pengaruh orang lain buat jahat macam dia. Dia seorang je. Kalaulah ayah tu jenis tak semayang seorang dia, contohlah, tak semayang, dia anak tak semayang, dia marah. Mau dia pukul anak dia, kenapa tak semayang? Wajib semayang. Ayah tak pernah semayang, ayah tak semayang misalnya. Kejahatannya pada diri dia. Dan dia mati, orang pun tak sebut tentang semayangnya. Anak-anak dia pula semua solat. Berarti tuan-tuan, satu sudut dia orang baik, orang bahagia. Kenapa? Matinya, mati kejahatan bersamanya. Kerana orang tak sebut. Ada seorang hamba Allah, dia adalah buat benda-benda yang salah. Tapi tuan-tuan, dia buat salah untuk dia, tapi dia tak pernah sebarkan untuk orang lain. Dia berjudi, tapi dia tak pernah suruh anak dia berjudi. Dia marah kalau tahu judi. Dia merokok, tapi dia tak pernah suruh anak dia merokok. Dia tak semayang, tapi dia tak pernah suruh anak dia jangan semayang. Dia suruh pergi surau, pergi belajar, pergi mengaji. Anak dia pandang ngaji, anak dia tutup aurat. Dia seorang hancur. Tapi bila mana dia mati, orang tak bicara kejahatan dia. Sebab dia meninggalkan yang baik-baik, anak-anak yang baik. Maka ini disebut oleh ulama, orang yang bahagia itu, bila dia mati, kejahatannya pun tak ada. Tak ada orang sebut. Bahkan orang sebut sebaliknya, dia ni pandai didik anak baik. Orang lupa kejahatan. Tapi orang paling celaka, bila mana dia mati, kejahatannya masih belum berhenti orang sebut. Bukan orang warisi kejahatan dia. Kata Imam Syatibi rahmatullahi alaih, tuba liman mata wa matat ma'ahu dhunubuhu, wa wailut tawib liman yamut wa tabqa dhunubuhu mi'ata sana wa mi'atai sana yu'adzabu biha fi qabrihi. Orang yang bahagia, kata Imam Syatibi, dia mati, kejahatannya juga berhenti. Sebab dia tak pernah sebar kejahatan. Dia kalau buat jahat, sendiri yang berhak. Dia tak kongsi dengan orang. Dia senyap-senyap. Dengan anak dia pun tak nak kongsi. Bila dia mati, orang tak bicara. Maka ini orang bahagia. Tetapi orang yang celaka, lagi celaka, panjang celakanya, orang yang mati dan dosa kekal bersamanya 100 hingga 200 tahun, yang dia terus diseksa dalam kubur sebab dosa dia. Sebab dia yang gelar ulama tu sekian-sekian, orang pun ulang gelarang tadi, dia tanggung dosa. Dia yang duk fitnah ulama ni macam-macam, maka orang pun ulang fitnah walau 200 tahun, dia tanggung dosa. Sebab tu kita tuan-tuan paling kurang, kalau ustaz saya ni nak jadi jahat, ustaz, tak nak jadi baik, tak, awak kalau jadi jahat pun biar pandai sikit lah. Ada jahat pandai sikit. Janganlah jahat habis. Jahat habis dengan kata lain, kalau lah jenis curi ayam, bila nak makan ayam tu sembelih lah.
Jangan betul-betul jahat. Bila curi ayam, ayam pun makan hidup-hidup je. Ada ilmu sikit lah. Kadang-kadang ni memang mencuri, tapi dia lepas solat zuhur. Solat dulu. Mana dia ni ada ilmu sikit lah. Kadang-kadang dia ni tak puasa Ramadan. Tak puasa, tapi dia tak makan restoran kafe. Syubhah Ustaz, syubhah. Tapi tak puasa. Cari kedai Islam juga. Tak makan kedai kafe banyak. Tak nak makan. Nanti makan babi Ustaz. Tak terima solat 40 hari. Dia tak puasa, tak nampak. Mana dia alim juga sikit lah. Cuma mengaji kitab separuh. Separuh dengar, separuh tak dengar. Yang tak dengar tu sebab tidur tu macam lah tu. Yang separuh dia dengar tu babi haram, makan orang kafe haram. Yang separuh dia tak dengar tu puasa tu. Ada kita jumpa orang macam ni. Ada sahabat saya seorang tu. Dia cerita ke saya lah. Dia cerita. Dia ni kerja di satu restoran. Restoran ni bulan puasa buka. Bila bulan puasa buka pintu belakang tu, masuk semua orang ni. Ni semua orang dikenal belakang ni. Orang glamour masuk. Makan. Dia tanya sebab apa ni? Ni gastrik, sakit perut, ulcer macam-macam. Geng-geng reka, maknanya dia tahu dosa juga. Cuma sakit tu yang dibuat-buat, bukan sakit tu. Artinya tuan-tuan, kalau orang tu katakan dia jahat, biarlah jahat ni ada ilmu sikit untuk mengelakkan kejahatan yang melampau. Kalau orang tu tahu kita hina ulama ni, bahaya kesan dia. Kalau jahat dalam bab ni, janganlah sampai peringkat menghina para ulama. Kerana jahat tu lagi bahaya. Lagi bahaya. Terutama dia tak membawa fitnah yang panjangan orang sebut. Nanti mahkamah akhirat pula dia nak mengadap ulama. Dan sebab tu dulu, saya ingat cerita orang dulu. Dia jahat macam mana pun, dengan Tok Imam dia tak lawan. Tok Imam dengan geng-geng orang baik-baik tak berani. Sebab dia takut Tok Imam solat ajab pecah perut. Takut dia. Kalau slipper Tok Imam kebal, tak curi. Slipper orang lain halal. Imam, ustaz-ustaz tak mana. Ustaz solat ajab. Maknanya orang ni masih lagi ada ruang-ruang syafaat dengan orang baik. Ni kalau dia mati pun, ustaz-ustaz ni pergi solat jenazah. Sebab dia, orang ni dijahat dengan orang lain. Dia tak jahat dengan orang-orang yang baik, yang terpilih. Dia mungkin jahat dengan geng lain, tapi dengan para ulama dijaga adab. Maka dia mendapat doanya. Satu ketika seorang sultan, dia tegur Nizamul Muluk. Nizamul Muluk ni menteri, tapi dia ni seorang menteri yang minat, yang sayang ulama. Dan dia sayang kepada semua para penuntut ilmu agama, sehingga digunakan peruntukan besar negara untuk jaga ulama. Termasuk Imam Ghazali pada zaman dia. Ni dia ada dia buat satu universiti, dipanggil Universiti Nizamiyah di kota Baghdad. Dan Imam Ghazali antara pengetua universiti tersebut, chancellor, sebelum beliau beruzlah. Nizamul Muluk ini dia cinta sayang ulama. Dan dia sayang semua orang yang belajar agama untuk jadi ulama. Lalu raja pun tegur dia. Awak ni duit banyak belanja ke sana. Kenapa? Tuanku, kata dia, saya membelanjakan duit kepada orang yang akan menjadi benteng pada tuanku dengan doa-doa mereka yang baik. Tuanku jangan bimbang apa-apa. Saya jaga ini benteng negara sebab doa-doa mereka yang mustajab. Mereka yang sibuk dengan Allah, saya mudahkan urusan mereka. Mereka yang nak menyebarkan agama Allah, mereka ialah benteng-benteng tuanku dan doa-doa mustajab dan panah-panah doa yang tajam. Kita lihat orang pandai. Itu zaman Nizamul Muluk, ulama dijaga betul, jaga. Maka kerajaannya kuat, dijaga. Kita kadang-kadang kita tak jaga orang patut yang Allah suruh kita jaga. Kerana para ulama, orang-orang soleh ini, mereka ialah orang-orang yang Allah letakkan keredaan dan punca keberkatan hidup kita semua. Dengan doa mereka, kerana mereka lah yang menghidupkan syiar agama. Tuan-tuan, tak berkemandang laungan azan atas dunia ni sebab mereka. Walaupun setiap kali laungan tu azan, ramai yang tak datang, tapi mereka tak pernah putus azan dan azan. Kalau kita ikut, kita lah panggil-panggil tak datang, tak panggil dah. Tak tetap. Sampailah bergilir, mati ni ganti pula. Ini semua ilmu para alim ulama yang mereka warisi daripada para Nabi alaihissalam. Kemudian yang ketiga, bahawa dia adalah sejahat-jahat makhluk. Orang yang suka hina ulama, orang yang suka merendahkan ulama ni sejahat-jahat makhluk. Nabi SAW bersabda, khiyaru ibadillah alladhina idha ru'u dhukirallah
wa syiraru ibadillah al-masya'una bin namimah al-mufarriquna baina ahibbah al-baghuna lil bara'il anata. Rawahu Ahmad. Sebaik-baik makhluk Allah yang bila kita tengok dia, kita ingat Allah. Tuan-tuan duduk dengan dia, tuan-tuan ingat Allah. Tuan-tuan berbicara dengan dia, ingat Allah. Siapa ini? Para ulama, orang soleh. Sebab dia sentiasa ingatkan kita tentang Allah. Perintahnya, larangannya, murkanya, tempat kita kembalinya, syurganya, nerakanya. Dan seburuk-buruk makhluk ialah orang yang suka melaga-lagakan manusia, yang mencerai-beraikan di antara orang yang tercinta. Mana-mana orang ni baik-baik, dia suka terus bawa fitnah. Biar mereka tak berbaik, biar mereka pecah. Biar grup-grup yang baik ini pecah. Mereka berusaha. Al-baghuna lil bara'il anat. Orang yang cuba cari salah orang baik. Kerja dia tuan-tuan nak cari salah orang baik. Kalau salah tu kecil, dia besarkan. Lalu dia pun berjalan keliling semua orang untuk cerita. Pulang begini cerita. Telefon orang tu, telefon orang ni. Tujuan dia untuk cerai-beraikan orang-orang baik. Tetapi ini seburuk-buruk makhluk. Kerana kerja mereka untuk cari kesilapan orang. Apatah lagi kesilapan ulama, yang benda itu taklah silap sangat, dibesarkan. Lalu dibesarkan, maka para pencinta ulama itu pecah belah kerana dia. Mufarriquna bainal ahibbah. Dia mencerai-beraikan orang yang saling berkasih sayang kerana Allah. Dia suka macam tu. Ini seburuk-buruk makhluk yang berjalan atas muka bumi bawa fitnah, yang berjalan atas muka bumi cuba untuk jaja kekurangan orang-orang soleh. Yang dianggap macam bagi dia kurang, maka dia cuba jaja dan dia cuba besarkan. Benda teknikal ini tak ada apa pun biasa, tapi dia baru cari lagi. Selongkar lagi. Ikut mana lagi? Tujuannya ialah untuk menjatuhkan atau dipanggil waqi'ah, merendah-rendahkannya. Kata Nabi SAW, seburuk-buruk makhluk. Tuan-tuan sekalian, sebab itu kita, bila orang-orang soleh buat silap, misalnya, kita ataupun orang soleh, dia bercakap satu benda yang mungkin kita secara zahir nampak macam salah, tapi kita perlu besarkan baik. Mungkin dimaksudkan lain. Kalau dia kata tak guna sembahyang kalau awak buat maksiat, dia kata jangan sembahyang lah. Maksud dia lain. Sembahyang tu mencegah maksiat. Kalau dia kata ni kalau hafal Quran tak ingat berdosa, tak payah hafal Quran, kita pun beri satu kaedah, dia kata jangan hafal Quran lah. Tak, kalam dia perlu kita melihat dengan maksud dia. Mungkin maksud dia, kalau awak hafal Quran, kalau awak cuai dalam menunaikan hafazan, awak berdosa. Bukan maksud dia jangan hafal Quran. Maka kita perlu melihat kalam orang baik dengan maksud yang lain. Macam kadang-kadang mak kita orang tu sebut, ni sembahyang tunggang-tunggik, lepas tu buat maksiat buat apa? Bukan maksud dia menghina solat. Dia mencela kita, kamu solat tapi masih belum cegah buat maksiat. Kenapa? Maka dia, perkataan orang-orang soleh kadang-kadang ia memberi maksud yang lain, yang kita perlu puaskan baik. Kalau mungkin dia salah katakan, barangkali dia terlanjur, silap. Namun kesilapan dia bagaikan lautan yang sikit kekurangan tidak akan merosakkan kebaikan yang banyak. Takkanlah kita dengan satu silap lalu kita lupa kebaikan yang banyak. Takkan begitu. Tuan-tuan, kita berkahwin, isteri kita ada silap tak ada, tapi dengan lahir anak kita 6 orang, 7 orang, 8 orang, itu kita nak kira apa tu? Dengan selama ni rumah tangganya bagus, balik rumah makanan siap pagi, tengah hari, petang. Dia dah masak sekaligus. Abang, saya dah masak pagi, untuk tengah hari, malam sekali. Tu masak nasi puruk besar. Senang, mudah sebab banyak kerja lain. Tiba-tiba dia ada buat silap kecil, lalu kita pun sebut silap besar, silap tadi, dan kita besarkan. Sehingga kita lupa kebaikan banyak. Ni setiap anak-anak yang dilahirkan itu kebaikan dia. Si anak yang disusukan itu kebaikan dia. Ni rumah yang kemas ni kebaikan dia. Kita boleh pergi kerja tanpa terganggu anak-anak, kebaikan dia. Kita boleh tidur lena tanpa ganggu anak-anak kerana kebaikan dia. Awak tengok anak-anak, saya nak tidur ni, senang. Dia tidur kuliah tak habis lagi, sambung tidur kamu. Dia cakap dengan bini dia ni, anak-anak, abang nak tidur, jangan jauh. Bini pun jaga, dia pun tidur dengan lena. Tuan-tuan, kebaikan yang banyak, tiba isteri kita buat salah sikit, kita punya marah, meradang, tak hilang akal kita. Apakah kita orang waras? Sama juga ulama-ulama kita, orang soleh ni, banyak kebaikan dia bagi, kebaikan. Dididik dah ramai orang Islam, adalah silap sikit itu ini. Kalau kata silap kurang,
Takkanlah sebab itu kita nak rosakkan dia. Takkanlah sebab itu kita nak menghina dia dan sebagainya. Tetapi banyak kesalahan orang-orang baik, kita diam je. Ia lebih baik kerana manfaat lebih banyak. Mak ayah kita ada kurang dia. Takkanlah kekurangannya tuan-tuan nak jaja merata-rata. Bukankah kita lahir kat dunia ni kebaikan dia? Bukankah kita membesar selamat ni tanpa ada cala-cala ni kebaikan mak ayah kita? Bukankah hari ni keberkatan kita dapat kerja kerana kebaikan dia? Takkanlah dia ada silap sikit-sikit kita punya jaja keaiban mak ayah. Mana kita orang bodoh, tak waras. Maka orang ni seburuk-buruk makhluk bila tidak menghargai kebaikan yang banyak. Yang keempat, kata ulama, dia akan diperangi oleh Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, "Man adali waliyan faqad azantuhu bil haq." Siapa yang memusuhi waliku, aku berperang dengan dia, kata Allah. Kita perang dengan Allah, mana kita boleh menang? Allah cabar kita perang kerana kita menghina orang-orang soleh. Ya Allah jadikan mereka sibuk dengan Allah. Mereka melazimi hukum hakam Allah. Mereka benar dalam ucapan mereka. Mereka benar dalam tindakan mereka. Maka tak mungkin kita redha diri kita untuk memusuhi mereka. Kita pasti tak akan dapat dunia, apatah lagi akhiratnya. Dan yang kelima, kata ulama, kita akan terkena doa mustajab dia. Ini musuh-musuh dengan para alim ulama, maka kita akan kena dengan doa mustajabnya. Lepas tu bila Syekh kata, ni tohmahanmu terhadap para wali, para abdal yang Allah dah letak dia pada tempat yang baik. Allah beri dia segala tanggungjawab para nabi. Tiba-tiba kamu nak hentam dia, maka tunggu kemustajaban doanya. Dan yang keenam, kata ulama, ialah Allah Ta'ala akan menimpakannya dengan perbuatan yang dihinanya. Baik, kalau dia kata ada fitnah ulama ni, satu fitnah yang dikata tu akan kembali pada dia. Dia akan buat benda tu. Ni dia kata ni, dia ni suka main perempuan ni, suka main perempuan, contohlah. Maka akhirnya kena pada dia main suka main perempuan. Ni suka ambil duit, ni suka ambil duit. Akhir dia yang tukang ambil duit. Setiap kali difitnah orang baik, dia akan pantau balik. Dia buat benda yang disebut. Benda yang disebut. Ni menipu ni. Akhir dia yang zahir menipu. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan cepat tuduh orang, apatah lagi tuduh orang baik-baik. Kenapa yang kita tuduh kena balik kat kita. Kita akan buat benda tu. Dan yang ketujuh, ialah hatinya akan mati. Apa maksud hatinya akan mati? Maksudnya tuan-tuan sekalian, dia ni kalau beri nasihat dah tak guna lah. Dia tak boleh memahaminya. Dulu selama ni kalau beri nasihat cepat reaksi, cepat insah. Hari ni tak. Kerana hati sudah mati. Kita tegur lah ikut mana pun, hati keras, tak boleh masuk. Dia macam minyak dah penuh, kita sumbat juga tak boleh masuk lah. Mereka melimpah keluar. Orang hati mati, nasihat tak akan guna pada dia. Pada saat itu dia akan lari daripada orang-orang baik dan mendekati orang jahat. Sebab orang jahat tak akan beri nasihat. Orang baik je beri nasihat. Sebab tu kita nak tahu kawan kita baik tak baik, dia beri tak nasihat kat kita, beri dia baik, dia akan nasihat kita. Isteri kita nasihat kita, isteri kita baik. Suami kita nasihat kita, suami yang baik. Kerana siapa yang memberi nasihat padamu, ketahuilah dia menyayangimu. Siapa yang tak beri pun nasihat, maka dia tak akan menyayangi kita. Nasihat, sebab kita manusia terdedah buat salah, mesti ada salah, maka kita perlukan nasihat. Kemudian yang terakhir, ialah akan mati su'ul khatimah, mati tak baik. Tadi kita cerita kisah seorang ulama bernama Qadhi Faqih Muhammad bin Abdul Aziz Zabidi, yang akhirnya mati dalam keadaan buruk disebabkan dia juga suka menghina ulama, walau dia ulama. Yang saya sebut pada mukadimah, kalau ulama hina ulama pun tak boleh, sementara kita. Apapun tuan-tuan sekalian, kita yang lemah iman, yang perlu baiki iman kita, yang kita diingatkan, ingat, dengan sebab lemah iman kita, kita tak akan dapat dunia, kita juga tak akan dapat akhirat. Dan ingat, perkara yang akan merosakkan iman kita bila kita mula bertohmah, memfitnah, mempelekekan, merendahkan orang-orang yang memikul amanah Allah atas muka bumi ini, memikul tugas para nabi, yang berusaha untuk mempunyai sifat para nabi, membersihkan hati mereka, yang membebaskan diri mereka daripada ikatan pada manusia, yang tidak berkehendak melainkan dengan kehendak Allah,
Sebagaimana doa Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya Allah, jika aku tak dapat apa yang aku mahukan, maka sabarlah aku atas apa yang kau mahukan. Kerana mereka orang-orang yang tahu tentang takdir Allah. Kalau tak dapat apa yang mereka nak, ya Allah, kau sabarkan apa yang aku tak dapat tu, supaya aku tetap redha. Itu kesimpulannya ialah ada golongan yang mewarisi sifat para Nabi. Kerja kita ialah menghormati mereka, memuliakan mereka. Walaupun kita tak mampu ikut mereka 100%, tapi kita hormat mereka. Paling kurang hormat mereka. Dengan menghormatinya, mudah-mudahan kita akan mendapat doa mereka, syafaat mereka, kebaikan mereka. Saya tak payahlah nak kuliah dia ke, dengar ceramah tak boleh. Saya tak boleh, jenis tak boleh. Sebab saya setengah jam sekali kena berasap. Ustaz ceramah sejam tak boleh ni. Setengah jam kena berasap. Itu tak boleh, tapi saya menghormati dia. Saya memuliakan dia. Saya harap saya dapat doa dia. Tuan-tuan, paling kurang kita memuliakan orang. Bahkan inilah cara hidup kita orang beriman. Dan kita ajar orang beriman, kita muliakan orang beriman. Apatah lagi ulama'nya. Dan saya selalu ingatkan, ulama' ni bukan kita belajar je. Semua ulama' lain. Dia masuk aliran pondok ke, masuk aliran universiti ke, tak kira. Kita menghormati mereka. Hati-hati orang yang suka menghina ulama', walau di kalangan ulama', kerana membahayakan kita. Kita tak nak terjebak. Cukup cerita yang disebut oleh para ulama' tadi membimbangkan kita. Dan kita tak nak bawa setiap tuduhan kita di akhirat kelak untuk kita jawab balik. Apa yang kita tuduh? Kita bimbang, kita muflis. Sebab itu kita sentiasa bersangka baik kepada orang beriman. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.